Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod kali ini saya nak kongsi sedikit tentang salah satu lokasi tumpuan juru foto, terutama je peminat cityscape di Kuala Lumpur ni, iaitu di Cangkat Tunku lah. Ada setengah fotografer yang kerap ambil gambar landscape ataupun cityscape masih tak tahu lagi lokasi-lokasi strategik lah untuk kita merakam skyline ataupun cityscape lah Kuala Lumpur kan. Biasanya yang jadi tumpuan adalah di Bukit Ampang. Bukit Ampang tu dia lebih kepada gambar rakaman waktu sunset lah, matahari terbenam kan. So yang lokasi ni boleh dikatakan lubuk jugalah, ataupun tempat juru foto terutama yang cari rezeki dengan menjual time lapse ataupun gambar cityscape lah. Memang tempat tu view dia menarik lah. Kita boleh nampak daripada bangunan PNB yang paling tinggi sekarang ni sampailah kepada Petronas Twin Tower kan. Kawasan tu memang agak luas lah. Dan kepada orang yang biasa berjoging di sekitar Kuala Lumpur ataupun cycling kan, yang naik basikal ni, biasanya mereka Bukit Cangkat Tunku ni salah satu tumpuan mereka jugalah. Pasal bila diorang dah berkayuh sampai dekat atas tu, diorang akan macam bergambar lah. Pasal dia macam satu cabaran jugalah naik bukit tu, walaupun tak lah tinggi sangat kan, tapi kalau nak berkayuh tu boleh tahan jugalah kan. So bagi peminat cityscape tu utamanya, Cangkat Tunku ni dia sesuai kepada sunrise. Kalau sunset pula dia matahari tu di belakang kita, kadang-kadang dapat juga cantik lah. Memang tak ada lah gambar nampak seketul matahari tu terbenam kan, pasal dia di belakang. Tapi kadang-kadang mega-mega warna-warna macam oranye, kekuningan tu kan, kita boleh nampak juga dekat atas ruang Kuala Lumpur tu. Dan bagi peminat fotografi pula, kalau nak merakam gambar di Cangkat Tunku ni, sebaik-baiknya kena berada di situ setengah jam selepas azan subuh, ataupun paling baik lagi 15 minit selepas azan subuh. Tak kira lah azan subuh pukul berapa pun, pasal dia bergantung kepada waktu turun naik matahari. Kalau azan subuh tu pukul 6 suku, sebaik-baiknya dia ada dekat situ lah, ada beli pacak tripod lah. So maksudnya kalau dia nak ambil gambar time lapse, masa tu masih lagi gelap kan, so boleh lah gradually pelan-pelan ambil gambar sampai matahari naik. Dan untuk juru foto yang daripada luar Kuala Lumpur, saya suggest kalau dia nak sembahyang subuh di Masjid Negara ataupun di Masjid Bukit Aman tu lah. Pasal dari situ lepas solat subuh tu lebih kurang dalam mungkin 10 minit lah untuk sampai ke 10 minit atau 15 minit lah untuk sampai ke Cangkat Tunku tu. Dan kalau kita nak layan time lapse, waktu terbaik dia sekitar 15 minit sebelum matahari naik. Dan saya suggest lah sembahyang di Cangkat Tunku tu lah. Maksudnya ada ruang parking tu kan, kita bentar saja, kita sembahyang situ lah. Kalau waktu lain tak apa. Kalau waktu peak time ni, maksudnya kalau matahari tu naik daripada belakang Petronas Twin Tower, itu kira peak time. Biasanya peak time ni angle yang strategik ataupun angle yang menjurus ke arah tepat kepada Petronas Twin Tower tu, biasanya orang dah pasang tripod awal dah situ. Macam bagi yang non-Muslim yang tak sembahyang, dia mungkin pukul 6 diorang dah pacak dah tripod situ untuk kadang-kadang diorang buat lebih daripada satu kamera, kadang 2, mungkin 3 kan. Satu kamera dia pakai wide angle, dia bayang time lapse, okay, dia biar je on. Satu lagi wide angle juga, yang tu dia control, dia ambil gambar wide angle Kuala Lumpur tu. Satu lagi gambar, mungkin dia pakai 70-200 ataupun 300mm untuk ambil gambar tight shot matahari di belakang Twin Tower tu lah. Dan untuk pemilihan lens pula, kalau kita pakai 70-200 ataupun 70-200, dalam range 200mm tu dah kira cukup bagus dah tight dah. Kalau kita nak 300mm okay, lebih daripada tu bagi saya terlalu tight lah. Dan 70-200 tu orang kata just nice lah, memang cantik lah. Kita bukan nak tight sangat, kita kadang-kadang nak ambil juga environment tu kan. So kalau kita pakai zoom lens 70-200 tu, ruang tu kita main tu banyak lah. Maksudnya kita nak loose sikit, nak tight sikit kan. Pasal kadang-kadang kita nak ambil juga gambar, nak masukkan juga image TRX ataupun TL Tower dan juga PNB tu. Pasal semua tu bangunan-bangunan ikonik Kuala Lumpur lah kan. Kalau kita just fokus kepada Petronas Twin Tower tu je, mungkin kurang lah kita punya orang kata variety kepelbagaian gambar tu kan. So bagi saya ada banyak lagi lokasi strategik untuk merakam gambar matahari naik di belakang Twin Tower. Tapi kebanyakannya mungkin dekat
bangunan-bangunan tinggi macam kondominium mewah ataupun hotel-hotel strategik lah. So macam hotel strategik ni mungkin kita kena keluar modal sikit lah. Kondominium mewah pula mungkin kita kena menginap dekat situ ataupun kalau ada kawan ke apa kan. So Cangkat Tunku ni dia open untuk semua orang lah, pasal ending dia tu kawasan rumah Datuk Bandar kan. Dia memang jalan mati dekat situ, ujung tu rumah Datuk Bandar. Cuma saranan saya bagi siapa yang nak pergi tu, jaga kelakuan lah, jangan bising-bising, jangan buang sampah kan. Pasal nanti kita tak kawasan tu banyak orang kata VIP yang duduk kan. Kalau dia orang komplain nanti dia buat roadblock kat bawah tu, ada pihak berkuasa jaga bawah tu, kira macam kita tak sedap lah, kita pun tak dapat naik kan. So sebelum dia orang komplain tu, dan mana sekarang ni pun orang dah ramai tahu dah tempat tu kan, kita sama-sama jaga lah, maksudnya jaga kebersihan dan juga masa kita ambil gambar tu kita jangan buat bising dan jangan halang laluan orang nak lalu situ lah. Kita parking situ, kita tripod tu kita rapat kepada pembahagi jalan macam pengadang jalan tu. Dan kawasan parking situ kalau waktu peak time memang boleh penuh tau. Macam saya ada sekali saya datang dengan wife, pasal saya tak ada lesen kereta, lesen memandu tak ada, kereta pun tak ada kan. Memang wife saya lah yang bawa daripada Putrajaya ke sana. Dan saya keluar dari rumah biasanya dalam pukul 5 pagi lagi dah keluar, jangan solat di Masjid Negara. Lepas tu baru pergi situ. Kadang-kadang saya solat di Bukit Aman, Masjid Bukit Aman tu. Pasal itu lebih dekat lah, di Taman Tasik Perdana ataupun Taman Botani sekarang ni. So itulah dia, orang kata apa, best time dia tu kan. Susah nak cakap dia untuk best time waktu matahari naik di belakang Petronas Twin Tower tu dalam setahun. Kalau tak silap saya ada 2 bulan antara awal tahun, mungkin bulan 3. Tapi dia tak tentu, kadang-kadang boleh jadi bulan 2, bulan 1 kan. Dia bergantung pada peredaran matahari dan bulan lah. Sama juga macam sambutan hari raya puasa kita kan, kadang-kadang bulan 2, lepas tu dia boleh jadi bulan 1, boleh jadi bulan 12, dia macam tu, dia tak tentu. Tapi dalam setahun kita boleh dapat dalam 2 kali lah, 2 kali, tapi tempoh masa dia tak lama. Contohlah bulan 10 kan, bulan 10 tu hari dalam berapa hari bulan, 4, 5, 6, 7 macam dalam 4-5 hari macam tu lah. Arah matahari naik daripada belakang Twin Tower tu, tengah-tengah tu maksudnya dari Cangkat Tunku. Kalau dari tempat lain tu mungkin kita boleh dapat juga matahari naik di tengah-tengah tu. Tapi itulah macam saya beritahu tadi lah, mungkin kita kena menginap di kondo mewah, duduk di kondo, ambil view tu daripada kondo mewah ataupun daripada hotel yang tinggi lah. Tapi yang bagus Cangkat Tunku tu pasal keadaan dia tinggi tau. Bila keadaan dia tinggi, lebih tinggi daripada bangunan-bangunan di bawah tu, so matahari masa tu masih di bawah. Bila matahari di bawah, dia masih lagi tak putih tau. Kita target jurufoto kebanyakannya nak ambil gambar masa matahari tu bentuk dia ataupun warna dia macam telur masin kan, macam orange pekat macam tu dekat belakang Petronas Twin Tower tu. Kalau bila dia dah putih, bila dia dah naik atas, ataupun kita ambil daripada kondo yang level lebih kurang tinggi ataupun rendah sikit daripada Petronas Twin Tower tu, dia tak berapa menarik sangat dah. Masa tu dah tinggi, dah matahari dia dah putih bulat. Dua-dua kat tower, kat ICC, Petronas Twin Tower, tengah-tengah hari tu dah macam spotlight putih kan. Dia jadi macam tak lawa lah, tak cantik lah. Sebab tu juga ada setengah jurufoto dalam tempoh minggu peak time tu, hari-hari dia datang tu. Tak kira lah hujan ke apa kan, dia datang hari-hari. Pasal ada masanya mendung di belakang Twin Tower tu macam awan tebal lah. Bila matahari naik langsung tak nampak apa kan. Cuma mungkin masa sunrise tu adalah sikit mega-mega. Tapi matahari seketul belakang Twin Tower tu tak ada. Jadi dia datang esok lagi. Datang esok pula kedudukan dia mungkin dah berubah sikit, ataupun mungkin tak cantik kan, dia datang lagi sekali. Biasanya minimum lah kalau kita nak dapatkan yang kita puas hati, setidak-tidaknya 3 hari lah, ataupun kalau nak selamat sampai habis musim ni lah. Maksudnya sampai habis musim tu, bila kita datang situ matahari tu dah naik di tengah-tengah ataupun belakang menara yang lagi satu tu kan. Maksudnya bila dah naik belakang tu, matahari tu akan condong ke barat. So sampai situ kita dah boleh stop lah kan. Itu kalau kita nak ambil gambar di matahari tengah-tengah lah. Kalau kita just nak ambil gambar sunrise saja di belakang panorama Kuala Lumpur tu, bila-bila pun kita boleh datang. Cuma kalau hujung tahun ni, mungkin penghujung bulan 10, 11, 12 ni, mungkin kebarangkalian untuk dapat sunrise yang cantik tu memang kurang lah. Pasal ni dah masuk monsun ataupun musim hujan. Nasib-nasib lah kalau kita dapat cuaca baik pagi-pagi tu kan. Biasanya mendung lah. So yang paling baik sekali awal tahun, mungkin dalam bulan 2, 3 macam tu kan, 3, 4 lah macam tu. Itu antara musim yang
terbaik lah kalau kita nak ambil rakam gambar apa tu, sunrise naik daripada belakang KLCC tu lah, belakang Twin Tower tu. Dan saya nak beritahu lagi sekali, di Cangkat Tunku ni untuk matahari naik sunrise, kalau kita nak ambil gambar matahari terbenam, kita mungkin daripada Bukit Ampang lah. Ini kalau kita nak nampak matahari tu terbenam. Kalau kita nak ambil gambar mega-mega macam matahari terbenam dari Cangkat Tunku juga, matahari dah belakang kita, tapi kadang-kadang ada masa-masanya warna-warna gold tu kan kita dapat lah dia dekat bangunan-bangunan tu. Itu pun cantik juga, cuma matahari tu tak ada lah, cuma cahaya gold ataupun cahaya keemasan tu pasal matahari belakang kan, memang kita dapat lah. Tu mungkin waktu-waktu nak hampir maghrib lah, bila matahari dah terbenam, mungkin 6.30, 7 macam tu lah. Benda tu pun memerlukan clarity ataupun waktu cuaca yang baik lah, yang clarity jelas lah, maksudnya dia nampak detail tu, sharp gambar tu, dia tak ada partikel ke abuk-abuk kan, ataupun tak ada humidity yang rendah kan, dia memang nampak cantik lah. So bagi peminat cityscape lah kan, cityscape ni bandar kan, landscape ni mungkin alam sekitar apa, gunung ganang, sungai apa semua kan. Peminat cityscape ni biasanya dia akan datang banyak kali dah ke situ, barulah dapat gambar yang orang kata puas hati. Yang jarang lah datang sekali dua terus gambar wow kan, mungkin luck lah, tapi agak-agak susah lah. Biasanya kalau kita datang berulang-ulang kali, insyaAllah dalam masa 1-2 masa tu kita akan dapat gambar yang apa, kita rasa okey lah, nak kata puas hati tu mungkin sampai bila pun kita takkan puas hati kan. Kadang-kadang dia cuaca dia tak sama, bangunan tu sama, mungkin beza dia ada yang dah siap, ada yang belum siap lah. Macam PNB 118 tu dah nak siap kan, lepas tu ada bangunan-bangunan lain lagi kan. Jadi cantik lah kita tengok pembangunan Kuala Lumpur tu daripada arah Bukit Cangkat Tunku tu. Dan dari segi keselamatan, selamat ke situ lah bagi saya, insyaAllah selamat situ. Walaupun kita datang awal pagi kan, pasal dekat bahagian rumah Datuk Bandar tu dia ada security kan, walaupun dia tak jaga kita, dia jaga rumah Datuk Bandar, tapi kita rasa secure lah pasal ada orang sentiasa kat situ kan. Dan situ pun kawasan-kawasan elit kan. So itu dia perkongsian ringkas saya tentang salah satu tempat menarik di Kuala Lumpur untuk peminat cityscape, iaitu di Cangkat Tunku lah. Okay, sampai jumpa lagi.